A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Berjumpa kembali kita pada pagi ini, alhamdulillah, dalam sesi tadabbur harian. InsyaAllah satu hari satu muka surat. Hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-294, insyaAllah, muka surat 294. Kita akan bersama-sama insyaAllah hari ini di ayat surah Kahfi. Alhamdulillah, kita telah baru memasuki surah Kahfi, dan pada kali ini insyaAllah kita akan bersama-sama di ayat yang ke-5 sehingga ayat yang ke-15, insya-Allah. Kita akan tengok apakah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, insya-Allah, di dalam muka surat ini. Allah Taala ceritakan kepada kita dalam muka surat ini, insya-Allah. Sebelum daripada itu kita ingatkan kembali, insya-Allah, sebelum daripada ini kita telah ceritakan, iaitu dalam sesi sebelum daripada ini, muka surat 293, Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita tentang beberapa perkara tentang Kahfi ini sebagai permulaan. Dan yang keduanya, kita ingat kembali bahawa surah Kahfi ini sebab nuzulnya adalah kerana beberapa orang daripada orang-orang musyrik Mekah ni yang tak puas hati, tak tahu bagaimana nak buat dengan Muhammad ini. Jadi mereka telah pergi berjumpa dengan padri-padri, dengan rabai-rabai Yahudi yang berada di Madinah, di Yasrib pada masa itu, dan mereka bertanya kepada rabai-rabai ini, kepada pendeta-pendeta Yahudi ini, apa nak tanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Jadi mereka telah, rabai-rabai ni, padri-padri ni, pendeta-pendeta Yahudi ni telah memberitahu kepada orang-orang musyrikin Mekah ni bahawa tanya begini kepada Muhammad. Kalau dia jawab semua sekali, maka artinya dia ni bukan Rasul. Tapi kalau dia jawab 2 daripada 3, maka itu tanda dia adalah Rasul. Jadi alhamdulillah, kita tengokkan, kita telah cerita semalam bagaimana Nabi SAW, satunya ialah Nabi tidak menyebutkan insya-Allah semasa berjanji dengan orang-orang kafir Quraisy ini, dan menyebabkan Allah Ta'ala melambatkan cerita tentang apa yang ditanya tu, menjawab jawapan tu, sehingga ada yang kata 15 hari, ada yang kata 17 hari. Jadi insya-Allah kita akan tengok hari ini sambungan dia, apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam muka surat 294 pada hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba. Sadaqallahul azim. Ayat ini, ayat yang kelima yang kita baca pada pagi ini, adalah merupakan sambungan daripada apa yang sebelum ni, iaitu Allah Ta'ala ceritakan penceritaan sebelum ni, iaitu Allah SWT menyebutkan bahawa orang-orang Kristian telah menyebutkan bahawa Nabi ini ada anak. Minta maaf, Allah tu ada anak. Jadi perkataan ini bukan, tapi ada juga di kalangan orang-orang Yahudi sebenarnya yang mengatakan perkataan yang sama, iaitu bahawa Allah ni ada anak. Orang-orang musyrik Mekah juga mengatakan Allah ni ada anak, iaitu setengah daripada mereka, setengah daripada orang-orang musyrik Mekah ni, orang musyrik mengatakan bahawa malaikat itu merupakan anak-anak perempuan kepada Tuhan. Jadi maknanya orang musyrik ke, orang Yahudi ke, tapi yang masyhurnya orang Kristian dah, itu dah menjadi ajaran mereka sampai sekarang, sampai pada hari ini. Kita tengok mereka mengatakan bahawa iaitu Isa ni adalah anak Tuhan. Jadi ini adalah satu perkara yang Allah Ta'ala sebutkan, ma lahum bihi min ilmin. Allah Ta'ala kata ma lahum bihi min ilmin, mereka ni tak ada pengetahuan. Ma lahum, tidak ada bagi mereka ini, bihi, dengan kata-kata mereka itu, kata-kata yang mengatakan bahawa Allah ini ada anak tu, min ilmin. Mereka tak ada ilmu, bukan base kepada satu-satu benda yang sahih, maknanya satu ilmu. Bahkan itu adalah merupakan apa yang mereka turun-temurun kan. Ayah mereka kata macam ni, mereka pun kata macam tu juga. Wala li abaihim, sebab tu Allah Ta'ala kata, dan begitu juga ayah-ayah mereka yang mengatakan perkataan-perkataan tu, perkataan yang mengatakan Allah ni ada anak ni, sebenarnya adalah satu benda yang malahum bihi min ilmin. Mereka tak ada ilmu, bukan based on
satu benda yang ilmiah pun, kalau kita kata bahasa hari ini, kaburat kalimatan takhruju min afwahim, Allah Ta'ala kata kata-kata macam tu iaitu adalah satu benda yang sangat-sangat besar, sangat dahsyat. Mereka fikir main-main kan. Sebab itulah kita ni makna kena fikir kan, bila kita nak bercakap satu-satu benda, kita kena fikir benda ni kadang-kadang setengah benda tu besar. Bagi orang Kristian, dia kata ini Jesus ni adalah anak Tuhan, dia fikir benda ni main-main ke, sedangkan benda ni adalah satu benda yang besar. Dia kata, Allah Ta'ala kata kaburat kalimatan, satu benda ni adalah besar, perkara ni takhruju min afwahim, yang keluar daripada mulut mereka. Mereka kata dengan mudah saja, in yaquluna illa kaziba. Allah Ta'ala kata tidak adalah, in tu makna tidak, tidaklah, yaquluna, mereka perkatakan, apa mereka katakan, illa kaziba, illa maqulan. Allah dalam tafsir kata, melainkan kata-kata yang mereka sebut itu ialah maqulan, satu kata-kata yang kaziba, yang bohong, sehabis-habis bohongnya. Itu ayat yang kelima. Allah Ta'ala tolak nak katakan bahawa benda yang mereka cakap ni satu benda yang besar, jangan main-main, dan satu penipuan yang besar, dan tidak base kepada ilmu langsung. Tapi mereka percaya. Kalau kita sebut cerita pasal benda sains ke, benda apa ke, mereka susah pula nak percaya kan. Kalau kata mana base, mana ilmu, mana bukti, mana. Tapi bila mereka tu dengar benda-benda macam tu, mereka boleh kata pula tak ada ilmu pun mereka ikut juga kan. Kemudian seterusnya, fala'allaka bakhi'un, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata kepada Nabi SAW, fala'allaka. Ini cerita pasal Nabi pula kan. Ada setengah pendapat ulama mengatakan ayat yang ke-6 ni adalah merupakan sambungan daripada apa yang ayat nombor 5 dan juga ayat nombor 4 sebelum daripada tu, iaitu berkenaan dengan orang-orang Kristian yang mengatakan bahawa Tuhan yang ada anak. Jadi tapi ada setengah mengatakan, setengah pendapat ulama tafsir kata ayat yang ke-6 ni adalah berkaitan dengan sikap orang-orang musyrik yang terus menolak Nabi SAW. Jadi ada dua pendapat ayat yang ke-6 tu. Setengahnya ialah berkaitan dengan Nabi merasai sangat sedih dengan keadaan orang-orang Yahudi, orang Kristian yang mengatakan bahawa Allah ni ada anak. Tapi ada mengatakan, pendapat yang kedua mengatakan bahawa ayat yang ke-6 ni adalah berkaitan dengan Nabi sedih kerana orang-orang musyrik ni tetap juga tidak mahu menerima dakwah. Jadi Allah SWT kata fala'allaka bakhi'un, kemungkinan Muhammad, kamu ni, la'alka tu kamu Muhammad, bakhi' ni ialah satu gangguan emosi sebenarnya, iaitu boleh yang teruk, yang dahsyat, yang boleh menyebabkan kepada kematian. Itu bakhi'. Jadi Allah SWT sebut ni, menggunakan perkataan ni, kemungkinan kamu ni Muhammad boleh jadi, kalau tidak ditolong oleh Allah SWT, menyebabkan kamu ni terseksa batin kamu lah kan, perasaan kamu, emosi kamu, bakhi'un nafsak. Sebab apa kamu rasa macam tu? Ala asarihim, sebab ala asarihim, di atas sikap mereka tu, iaitu mereka tu berpaling daripada kamu. Itu asar tu kesan maknanya, tapi hasil maknanya apa yang dilakukan oleh orang kafir terhadap kamu itu menyebabkan kamu kemungkinan boleh nak jadi mati. Illam yu'minu bihazal hadis, kerana mereka itu tidak beriman dengan hazal hadis. Hazal hadis itu maknanya Quran. Jadi asafa, kerana terlalu sedih, kamu sedih sangat, kamu nak mereka beriman, Allah Ta'ala sampaikan Quran kepada kamu, ahazal hadis, tapi mereka tidak beriman, kemungkinan menyebabkan Allah Ta'ala kata boleh menyebabkan kamu mati ni kalau ikutnya kan. Sebab apa? Dia berlawan kan, kesungguhan nak kepada iman daripada mereka tu sungguh-sungguh kan, tapi mereka ni tak nak beriman. Jadi fala'allaka bakhi'un nafsak, kemungkinan sampai tahap macam tu. Jadi nak tunjukkan sini juga perasaan Nabi SAW terhadap, maknanya ingin sangat tu kan, supaya orang-orang yang tak, orang musyrik ni, orang yang didakwah ni supaya beriman. Kita kalau ada perasaan macam tu, Masya Allah kan, hebat kan maknanya kan. Sampai tu nak cerita dalam masa yang sama, saya tak langsung ialah menunjukkan bahawa bersungguhnya Nabi SAW, perasaan dia tu kan nak orang-orang yang tak beriman tu supaya beriman. Sebab tu lah dia berusaha bersungguh-sungguh. Jadi kalau kita tak ada perasaan tu, itu adalah satu masalah juga kepada kita tu. Ayat yang ke-7 insya-Allah, inna ja'alna ma'al ardi zinatan laha. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan kenapa orang yang tidak beriman ni, ni kalau kita ikut kaitan lah kan, ayat ke-6 dengan ayat ke-7. Kenapa orang yang tak nak beriman ni, kenapa
yang jadi macam Allah SWT sebut sini, inna ja'alna, sesungguhnya kami jadikan ma'al ardi, apa yang di atas bumi. Apa yang di atas bumi ni, sama ada haiwannya, sama ada pokoknya, sama ada bangunannya, sama ada semualah, sungai-sungainya, pemandangan yang cantiknya kan. Allah Ta'ala kata, inna ja'alna ma'al ardi, kami jadikan semua benda yang ada atas muka bumi ini zinatan laha, sebagai perhiasan je. Maksud perhiasan ni sebentar je. Dan tafsir kata maknanya lepas mati tak adalah, tak boleh manfaat pun. Orang mati tak boleh manfaat pun daripada kecantikan pandangan, suara yang indah kan, opera house ke apa benda kan, dengar sedap kan, jadi sedap ke, makan sedap ke, tengok. Itu hanya zinah. Allah Ta'ala kata sini, apa yang ada atas muka bumi ini adalah zinatan laha, perhiasan kepada bumi itu. Linabluwahum, apa tujuan dia? Allah Ta'ala sebut sini, tujuan dia adalah linabluwahum, untuk kami cuba mereka tu, manusia tu, ayyuhum ahsanu amala, siapakah di kalangan mereka ni yang terbaik amalannya. Itulah tujuan dia. Allah Ta'ala jadikan apa atas muka bumi ni, jadi rupa-rupanya ramai manusia terpikat dengan apa yang ada atas dunia ni. Lalu berlakulah apa yang berlaku kan. Jadi mereka pun menolaklah Muhammad kamu, dan menyebabkan mereka ni tidak beriman. Dan kamu kemudian terima kasih kepada yang berfeedback, insyaAllah, masyaAllah. Okey, jadi Allah SWT sebut dalam ayat yang ke-8. Seterusnya kita baca ayat yang ke-8. Wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Allah Ta'ala sebut tadi kan, ma'alaiha, ma'alal ardi, apa yang di atas muka bumi ni Allah Ta'ala jadikan sebagai zina, dalam ayat yang ke-7. Kemudian ayat yang ke-8 Allah Ta'ala kata wa inna laja'iluna, dan kami, Allah Ta'ala sebutkan, kami laja'iluna, akan menjadikan ma'alaiha, apa yang di atas muka bumi itu nanti sa'idan. Sa'idan tu ialah sana satu tanah yang mana debu lah kita kan. Kalau ikut sa'id ni lah, satu tanah yang berdebu, maknanya ialah yang ditinggalkan, yang tak ada apa dah, yang akan jadi rata. Jadi ikut tafsirannya maknanya nanti kami akan jadikan itu telah rata, tak ada apa-apa pun kan. Sa'idan juruza, juruza kering kontang, tandus. Maknanya bumi ni Allah Ta'ala boleh ubah nanti. Allah Ta'ala akan, bukan boleh, Allah Ta'ala akan ubah dia, akan tak ada apa-apa pun. Jadi maknanya kalau kita tengok kan, kalau kita tengok sendiri pun kan, dalam makna apa yang berlaku lah kan, kita tengok sejarah-sejarah dulu. Oh, di sini ada tamadun, di sini ada tamadun, di Mesir ada tamadun, di Iraq ada tamadun, di Indus ada tamadun kan. Tapi sekarang mana pergi? Kita tengok yang tinggalnya lah rumah-rumah yang kosong, ataupun kita tengok kan tinggalan-tinggalan kan, hanyalah merupakan, tengok kan piramid, ada piramid saja. Mana istana mereka, mana istana Qarun, mana istana Namrud, mana, semua tak ada kan. Jadi macam mana Allah SWT sebutkan, dia boleh jadikan benda tu macam tu lah nanti. Ini yang kita tengok kan, New York City ke, apa city, San Francisco City ke, Paris City ke, London City ke, Allah SWT boleh ubah dia jadi mana semua benda tu lah. Tengok kan betapa susahnya manusia nak bina, Allah Ta'ala boleh ratakan. Tak kira lah melalui peperangan, melalui apa kan, gempa bumi ke apa kan, Allah Ta'ala boleh jadikan wa inna laja'iluna ma'alaiha, apa yang ada di atas muka bumi ni sa'idan, jadi debu-debu semua kembali kan, jadi rata semua kan, juruza, yang tandus, yang tak ada apa-apa. Tengok kan maknanya, dalam sekelip mata pun Allah tertukarkan. Jadi nak katakan itulah merupakan zina. Kemudian am hasibtan, sekarang ni masuk kepada ayat yang ke-9. Kita pun mula masuklah kepada cerita tentang Ashabul Kahfi. Okey, jadi kita tengok sini kan, inilah merupakan soalan pertama yang ditanyakan oleh pendeta-pendeta Yahudi ni kan, yang diminta tanya kepada Nabi Muhammad, iaitu tentang satu kumpulan pemuda-pemuda yang lari daripada kampung mereka. Kerana apa? Kerana untuk menyelamatkan iman mereka. Jadi ceritanya adalah mereka ni 6 orang, kemudian mereka ni dipaksa untuk menyembah berhala. Jadi mereka tidak nak, lalu mereka pun lari 6 orang ni. Kemudian di tengah jalan mereka berjumpa dengan seorang penggembala kambing. Jadi dan penggembala kambing tu ada anjing. Jadi mereka dakwah penggembala kambing ni, dan akhirnya penggembala kambing pun ikut bersama-sama mereka, beriman, dan mereka ikut sama-sama mereka untuk lari. Jadi yang ada sekarang ialah 7 campur dengan seekor anjing tadi tu. Tu cerita dia lah kan, sebagaimana disebutkan oleh ahli-ahli tafsir. Kita tengok seterusnya apa Allah kata. Am hasibta anna ashabal kahfi war raqim, adakah kamu menyangka, am hasibta, adakah kamu menyangka, anna ashabal kahfi, bahawa ashabul kahfi itu, war raqim, raqim ni ialah batu yang ditulis padanya nama-nama.
Itu maksud kebanyakan daripada ulama tafsir mata itu maksud Rakim, iaitu batu-batu yang dituliskan padanya nama-nama mereka ini. Nama-nama siapa? Itu orang yang lari ni. Ada yang katakan bahawa ditulis nama itu kan inilah merupakan penjahat-penjahat. Jadi nama-nama itu nama penjahat lah konon-kononnya pada masa tu, yang telah lari daripada kampung mereka tu, yang hilang ni. Dikatakan hilang lah bagi orang negeri tu. Jadi berapa orang mereka ni kan, itu dikata 6 orang, 7 orang termasuk dengan ni. Wallahu a'lam bissawab. Jadi bagi kita ialah Ar-Rakim tu ialah batu tu yang tulis nama tu. Kanu min ayatina, Allah Ta'ala sebutkan sini, am hasibta, adakah kamu sangka, adakah kamu rasa, adakah kamu bahawa Ashabul Kahfi tu dan juga papan yang tercatat nama mereka itu yang dikatakan kekal tu, kanu min ayatina ajaba, adakah kamu rasa itu adalah satu benda yang pelik? Pelik kenapa? Maknanya pelik kenapa? Mereka boleh tidur sampai 300 tahun lebih ni kan, macam mana pelik? Allah tak sebut nasi pelik ke benda tu? Sebab apa? Bagi Allah Subhanahu Wa Taala dia tak pelik. Jadi sebab tu ada soalan depan tu, adakah, maknanya kan, am hasibta, adakah kamu menyangka, kanu min ayatina ajaba, yang pelik sangat ke? Kalau kita cakap bahasa kan, bahasa simple kan, pelik sangat ke apa yang mereka tu? Jadi kemudian Allah Ta'ala ceritakan maknanya perkara ini adalah tidak pelik bagi Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah Ta'ala kalau dia nak jadikan satu benda, kun fayakun, terlalu mudah kan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Ta'ala sebut awal fityah, ketika awal ni maknanya menyelamatkan diri, menyelamatkan agama mereka. Sebenarnya bukannya menyelamatkan diri dalam bahasa kita tu, bukan menyelamatkan nyawa mereka saja, tapi agama tu nombor satu yang penting. Awal fityah, ketika fityah ni jamak, perkataan jamak kepada fatah. Kalau seorang kita panggil fatah dalam bahasa Arabnya, kalau ramai dipanggil fityah. Jadi kita katakan bahawa mereka ni adalah 6 atau 7 orang. Jadi ilal kahfi, ketika mereka ni lari untuk menyelamatkan iman mereka ke satu kahfi, satu gua. Kahfi ni ialah maksudnya ialah iaitu satu gua di dalam bukit. Kalau gua tak dalam bukit, dia tak panggil kahfi dalam bahasa Arab. Faqalu lalu mereka berkata, pada masa tu makna doa mereka, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Tu doa mereka. Jadi doa mereka ni disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, jadi sangat cantik bagi kita kan. Kalau kita ambil sini ialah doa-doa ini adalah untuk menjadi amalan kita. Jadi kalau kita nak beramal dengan doa dalam Quran ni adalah doa yang tercantik lah kan. Doa tercantik kan. Jadi selepas tu doa daripada hadis Nabi SAW diajar oleh Nabi, dan kemudian barulah tak menjadi masalah untuk kita menggunakan doa-doa yang ditulis-tulis oleh ulama kan, itu tak jadi masalah kan. Cuma yang terbaik kita sebutkan ialah apa yang disebutkan oleh Al-Quran, yang mana dia kemudian jamek manik, yang disimpulkan, tersimpul, yang mana walaupun pendek tapi sebenarnya ialah mempunyai makna yang diajar oleh Allah SWT kepada kita semua kan. Jadi mengenai ini Ashabul Kahfi ini mereka pun berdoa, mereka lari untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan iman mereka. Mereka berkata, Rabbana atina, ya Allah berilah kepada kami, min ladunka, daripada sisi engkau ya Allah, rahmat wahayyi lana, dan perbaiki. Wahayyi lana itu maksudnya perbaikilah diri kami ini ya Allah, min amrina rasyada, supaya jadilah kami ini terus mendapat hidayah kan. Itu maksudnya min amrina rasyada, jadilah kami ini berterusan di atas hidayah, jangan jadilah ada orang boleh paksa kami sehingga kami ini tercabar iman kami dan sebagainya. Kemudian ayat yang ke-11 Allah SWT pun sebut fadarabna ala azanihim, lalu kami pun darabna. Asal makna darabna ialah pukul, ala di atas telinga mereka. Kita tengokkan telinga ni berbeza dengan mata. Mata ni boleh tutup, mata ni kita ada kelopak mata kan, tapi telinga mana ada? Tak ada. Kita tak ada. Dia maknanya kalau ikutnya kan, kalau kita tak boleh tutup macam-macam mana pun, kena cari penutup lah kan kalau nak tutup kan. Jadi maknanya kalau ikutnya kita boleh dengar kan apa yang berlaku kalau masa tidur mana. Sebab itulah kita pasang alarm kan, kalau kita nak tidur supaya dia berbunyi tu kan bangun, kita akan membangunkan kita lah kan. Jadi tapi tak ada yang mata kan, sebab mata boleh tutup gitu kan. Jadi maknanya sini Allah Ta'ala sebut sini kan, fadarabna ala azanihim, Allah Ta'ala pukulkan ke atas telinga mereka, maksudnya tidurkan mereka, menyebabkan mereka ni tak dengar apa-apa kan. Ala azanihim, di atas telinga-telinga mereka, fil kahfi, di dalam gua itu, sini adada,
tahun-tahunan yang sangat-sangat banyak. Jadi kita tak sebut lagi di sini tahunnya banyak mana kan, tapi Allah Ta'ala sebut sini sangat-sangat lama maknanya, iaitu lebih daripada 300 tahun tu kan. Summa ba'asnahum, kemudian kami pun bangkitkan mereka, maknanya bangunkan mereka daripada tidur mereka tu, lina'nam, untuk kami mengetahui ayyul hizbain, manakah hizbain, maksudnya orang yang banyak beri pendapat lah kan, hizbain ni, iaitu kalau ikut hizbain ni maknanya golongan yang mana ada yang kata time dia macam ni, ada yang kata time dia macam ni kan. Allah Ta'ala sebut kan, alal hizbain ni ahsa lima labithu amada, yang paling ahsa, yang dapat mengira lima labithu amada, berapakah tempoh masa mereka boleh tidur, mereka tidur tadi tu. Jadi Allah Ta'ala sebut sini kan, maknanya kamu bangkitkan tu lah. Jadi maknanya kalau kita tengok pun tak adalah orang kata 1 hari ke 2 hari, tak kan. Semua orang dah sepakat mengata ini lama sangat kan. Macam mana boleh tahu lama sangat? Nanti kita akan tengok nanti kan, Allah Ta'ala ceritakan bagaimana tahu rupanya mereka tidur ni dah beratus tahun ni kan, bukannya 1 hari, bukannya 2 hari ni kan. Kita tengok sini. Jadi itulah di antara Allah Ta'ala nak tunjukkan kehebatan Allah Ta'ala ni, boleh kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh menjadikan kita ni boleh tidur mungkin 100 tahun, mungkin 200 tahun, mungkin 300 tahun kan. Allah Ta'ala boleh buat benda tu kan. Tak perlulah kalau sekarang saintis cubalah mencabar macam ni kan, nak bagi orang tidur tu, tapi tak ada kan. Jadi Allah Ta'ala sebut sini Ashabul Kahfi ni, kemudian Allah Ta'ala sebut nahnu naqussu alaika ya Muhammad, kami menceritakan kepada kamu wahai Muhammad, naba'ahum bil haqq, cerita mereka dengan benar. Apa yang diceritakan oleh orang lain itu Israeliat ke, cerita daripada orang Yahudi ke, cerita Bani Israel tentang mereka ni kan, itu semua adalah cerita-cerita yang tak betul kan. Banyak tak betul. Apa yang paling betul ialah yang dalam Quran ni. Jadi sebab tu Allah Ta'ala katakan, apa yang aku cerita ni, apa yang kami ceritakan kepada kamu wahai Muhammad, inilah cerita yang paling betul. Nahnu naqussu alaik naba'ahum, berita mereka, cerita mereka bil haqqi innahum. Jadi Allah Ta'ala kata mereka adalah merupakan, satunya ialah pemuda-pemuda fityah, maknanya bukan orang yang dah berumur lah. Maksudnya kan mereka adalah pemuda-pemuda amanu bi rabbihim, yang beriman dengan Tuhan mereka. Maknanya benar iman mereka ni kan, bukan mereka ni adalah daripada agama-agama yang mengarut-ngarut kan. Wazidnahum huda, dan kami tambahkan kepada mereka dengan petunjuk. Kenapa? Kerana kesungguhan mereka, kerana keyakinan mereka, kerana mereka ni sanggup untuk menjaga akidah. Jadi Allah Ta'ala tambah. Ini pengajaran untuk kita, iaitu maknanya kan, kalau kita berusaha, Allah Ta'ala akan tambahkan. Kalau kita ni malas untuk berusaha untuk menjaga agama kita sendiri, menjaga akidah kita, macam mana Allah Ta'ala nak tambahkan? Jadi insya-Allah kan, dengan kita menambah orang usaha-usaha, jadi apa yang kita buat insya-Allah hari ini kan, hari ini kita cuba kan untuk membaca Quran, untuk tadabbur Quran kan, untuk bersungguh-sungguh dengan Ramadan nanti dan sebagainya kan. Maka usaha kita, kalau kita berusaha, Allah Ta'ala akan beri, akan tambah lagi dari pihak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi seterusnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut sini nahnu naqussu, seterusnya Allah Ta'ala kata wazidnahum huda, ayat yang ke-14 sekarang ya, ayat yang ke-14 Allah SWT sebut warabatna ala qulubihim, dan kemudian kami rabatna. Rabata ni maknanya ikat, maknanya kalau rabitah maknanya ikatan. Jadi warabatna, kami ikatkan ala qulubihim, iaitu maksudnya ikat di atas hati mereka ni, iaitu maksudnya ialah dengan qawwaina alal haqqi, kata dalam tafsir, iaitu kami kuatkan hati mereka ni di atas keimanan mereka tu. Mana tak longgar, tak boleh cabut dengan mudah kan. Iman mereka dah yakin macam tu dengan apa yang betul tu kan. Sebagaimana kita sebut tadi bahawa mereka ni dipaksa untuk menyembah berhala. Bilakah mereka ni, ada yang kata, pendapat yang ramai mengatakan bahawa ianya berlaku di antara selepas daripada Nabi Isa ni diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya selepas Nabi Isa dah tak ada, mereka ni adalah merupakan pengikut ajaran yang benar, mengikut ajaran apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, dan kemudian mereka ni tiba-tiba dipaksa. Ada yang kata peristiwa ni Ashabul Kahfi ni berlaku sebelum daripada Nabi Isa, tapi itu pendapat yang kurang kuat sikit. Pendapat yang lebih kuat ialah mereka ni ianya adalah berlaku selepas daripada Nabi Isa, sebelum daripada kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tengoklah sekarang ni Ashabul Kahfi ni, ada orang kata di Jordan kata inilah tempatnya, ada orang kata di Turki inilah tempatnya, tapi yang penting ialah Allah SWT tak sebutkan tempat-tempat tu kan. Sama ada dia berlaku di bandar mana, di Palestin kah, di Turki kah, di manakah, wallahu a'lam bisawab.
Maknanya kita boleh lah, walaupun ramailah kan pendapat ulama katakan itu berlaku di Jordan kan. Jadi di Jordan ni, di Amman tu, di Amman Jordan tu ada satu kubur kan, dia katakan inilah tempat dia. Gua, minta maaf, gua tu yang dikatakan inilah tempat Ashabul Kahfi itu berlaku. Jadi itu bukanlah menjadi satu makna kewajipan untuk kita percaya, yakin dan sebagainya kan. Terpulang kita nak percaya, kita nak tengok, kita silakan tapi Allah SWT yang pentingnya ialah tak sebut nama-nama mereka. Allah tak sebut nama anjing, tak sebut kan, bang begitulahnya kan. Sebab apa? Tempat pun tak sebut di mana kan, gua tu kan. Sebab yang penting tu ialah pengajaran kita ambil kan. Tapi kalau ikut setengah-setengah lah, mana kan orang yang buat kajian, dia nak ni fakta begini ni. Jadi setengah-setengah benda, yes, kita perlukan kepada fakta, benda-benda saintifik dan sebagainya kan. Tapi benda-benda macam ni ialah benda-benda cerita macam ni ialah Allah SWT tak banyak ceritakan kepada kita fakta-fakta. Dalam Quran Allah akan cerita, tak sebutkan tempat. Nabi Musa berjumpa dengan Khadir di mana kan, tak sebutkan tempatnya. Tapi yang penting tu ialah pengajaran yang kita ambil. Jadi kita kena fikir banyak kepada pengajarannya, bukan kepada fakta-fakta peristiwa. Takut kita pun terheret sama kadang-kadang nak tahu peristiwa ni berlaku ni, nama siapa dan sebagainya kan. Kemudian gantunglah macam tu dan sebagainya lah kan. Wallahu a'lam bisawab. Jadi Allah Ta'ala sebut sini warabatna ala qulubihim. Apabila dia ni dah berusaha macam tu, Allah Ta'ala kuatkan hati mereka tu di atas keimanan. Iz qamu, ketika mereka ni bangun, faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Ni yang dikatakan semasa mereka tu menentang, tidak mau menerima untuk sujud kepada berhala. Apabila mereka ni dipaksa, lalu mereka melarikan diri kan. Lalu mereka berkata, Allah kata, inilah kan qamu, mereka bangun menolak suruhan paksaan orang tu. Jadi mereka pun berkata faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Tuhan kami hanyalah Tuhan langit dan juga Tuhan bumi. Lan nad'u, kami tak akan berdoa, tak akan menyembah, tak akan beribadah, tak akan min dunihi, selain daripadanya, ilahan, menjadi sembahan, menjadi tempat kepatuhan. Faqalu, lalu Allah Ta'ala kata laqad kulna idzan syatata. Kalau kami kata pemuda-pemuda ni, kalau kami berkata demikian, iaitu kata ada Tuhan lain selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, kul idzan syatata. Kalau kami macam tu, kami sebenarnya telah teruk lah. Betul. Syatata ni maknanya lah, kalau kami ikut cakap kamu semua ni kan, maksa kami ni kan, kami teruk sangat lah. Syatata ni makna teruk lah, dahsyat kan. Tak patut sangat. Jadi Allah SWT sebutkan selepas daripada tu, iaitu haula'i qaumun takhuzu min dunihi aliha. Mereka pun berkata, kaum-kaum kami ni, mereka kata kaumuna, kaum-kaum kami ni, dia kata ittakhazu min dunihi aliha, telah mengambil selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai sembahan. Jadi maknanya daripada sini kita boleh faham kan, pada masa tu maknanya mereka saja yang beriman. Jadi daripada apa ni? Daripada ayat yang ke-15 ni, mereka kata bahawa kaumuna, kaum kami ni telah mengambil selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai Tuhan. Jadi sebab itulah mereka terpaksa lari, dan mereka tu terpaksa, bila sebut kaumu tu bangun untuk menyatakan bahawa apa yang kamu buat semua ni adalah tak betul. Menyembah selain daripada Allah adalah tak betul. Sebab itulah kami ni terpaksa melawan balik, dan mereka berkata apa yang kamu kata ni adalah merupakan satu benda yang syatata, satu benda yang tak patut bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kamu ambil Tuhan-Tuhan yang lain selain daripada Allah. Jadi mereka pun kata haula qaumuna ittakhazu min dunihi aliha, kemudian laula ya'tuna alaihim bisultanin bayyin. Dia kata laula maksudnya ialah halla dalam bahasa Arab. Halla ni mana? Kenapa tidak maksudnya? Kenapa tidak bawa akan ya'tuna alaihim bisultanin bayyin? Kenapa tak berikan hujah? Kalau nak katakan bahawa Tuhan ni patung ni Tuhan, patung ni Tuhan, kenapa tak bawa hujah? Sultanan bayyin maksudnya hujah yang jelas, maknanya kan. Bayin tu jelas. Sultan situ bukan sultan, tapi maksud sultan itu bukan ketua negara tu, bukan, tapi maksud sultan sini ialah maksudnya hujah. Berilah, kata, kalau kamu nak kata ini adalah Tuhan, bawa mana ni hujah dia? Itu cabaran mereka ni kan. Maknanya mereka ni mencabar kuasa yang ada pada masa tu, kerana mengajak mereka kepada satu benda yang tak betul. Jadi Allah, kemudian mereka berkata faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kaziba. Siapakah lagi yang lebih dahsyat, yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengadakan kepada Allah penipuan? Maknanya
Siapakah yang lebih dahsyat? Siapa yang lebih jahat? Siapa yang lebih zalim? Kita, kalau kita kata yang zalim ni ialah orang yang zalim lah kan. Orang zalim ni orang buat aniaya kepada orang menzalimi orang lain. Tapi bukan. Yang lebih zalim lagi, yang lebih tak patut lagi, yang lebih jahat lagi ialah apabila seseorang itu mengatakan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala satu benda yang tak ada. Mengatakan bahawa Allah yang ni pun berkuasa macam Allah, ini berkuasa macam, kita kata mensyirikkan. Jadi semua tu adalah merupakan benda-benda yang paling zalim sekali. Tengok kan, jadi kata-kata mereka itu dengan berani, itulah yang menyebabkan mereka ni hendak dibunuh oleh kaum mereka ni. Jadi setakat itulah saja, insya-Allah kita akan sambung lagi insya-Allah di muka surat 295 insya-Allah dalam sesi akan datang. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Jumpa lagi insya-Allah. Jangan lupa untuk share, untuk untuk komen, dan juga untuk follow, untuk share link kepada kawan-kawan semua insya-Allah dalam grup masing-masing, insya-Allah grup WhatsApp, grup Telegram, grup apa-apa ni insya-Allah dalam Twitter insya-Allah. Moga-moga kita akan mendapat manfaat yang tanpa sedari, bertambah pahala kita dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.